Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik yang akan saya sampaikan hari ini ialah apakah ruginya jika anda tidak simpan emas. Ada 6 poin utama yang akan saya utarakan. Yang pertama ialah emas adalah duit. Duit yang sebenar. Apa sistem yang kita ada hari ini adalah tinggalan ataupun sisa-sisa daripada sistem yang dibentuk pada tahun 1944, iaitu Bretton Woods System. Sistem ni lebih kurang dia orang buat satu sistem di mana semua negara yang berdagang akan menggunakan US dollar sebagai medium pertukaran duit, di mana US dollar ini akan diikat kepada emas. Jadi dari situlah sampai hari ini kita dengar cerita, orang bercerita lah. Dia kata kalau nak print, nak cetak duit kena ada emas. Tapi sebenarnya ini adalah kurang tepat kurang tepat lah, sebab peristiwa ni berlaku disebabkan perjanjian ni. Perjanjian ni kalau kita baca betul-betul, dia memang ada tulis, iaitu the Bretton Woods system required countries to guarantee convertibility of their currency into US dollar to within 1% of fixed parity rates, with the dollar convertible to gold bullion for foreign governments and central banks at 35 US dollar per ounce. Okay, semasa perjanjian tu dibuat, harga emas adalah 35 US dollar per ounce. Okay, hari ini dah 1,500, 1,600, dah nak masuk 2,000 lah. Dah nak masuk 2,000 per ounce. Daripada harga asal tu asal 35. Bukti dia. So hari ini sebenarnya sistem ni bukan dah tamat tau. Masih berjalan. Cuma sistem ni telah diberhentikan pada tahun 1971. Dia buat agreement ni 1944. Tapi 71 dia berhenti bila mana Presiden US Richard Nixon dia telah membuat satu ketetapan dia dah umum. Dia kata dia kata Nixon shock was the effect of a series of economic measures, including wage and price freeze. Itu maksudnya dia nak cantikkan ayat lah. Sebenarnya apa yang dibuat ialah unilateral cancellation of the direct international convertibility of US dollar to gold. Dia buat agreement tahun 44. So agreement 44, tapi 1971 agreement tu dah terbatal disebabkan deklarasi daripada Richard Nixon yang inilah. So apa yang berlaku ialah negara-negara mereka teruskan saja. Jadi sampai ke hari ini, sebab tu hari ini bila ada kita buat kadar tukaran wang, semua akan dibanding dengan US. Sebab ini asal dia lah. Memang dia orang simpan dalam simpan US dollar. Reserve Bank negara, dia ada simpan dalam dua komponen utama. Yang pertama dolar, yang kedua emas. Okey, sebab daripada agreement ni. Cuma sekarang keadaan sudah menjadi global dan sekarang cuba di-challenge. Benda ni cuba dicabar oleh Rusia dan China melalui satu perkara baru iaitu BRICS, di mana Malaysia pun diberitakan mahu join BRICS, di mana sistem BRICS inilah yang akan menggantikan dolar sebagai mata wang reserve utama dunia. Okey, yang kedua ialah emas melindungi kebocoran duit. Di mana kalau kita simpan duit kertas, kalau kita simpan bawah bantal, mungkin dia akan dimakan oleh ulat ataupun anak-anak. Okey. Tapi kalau kita simpan di bank,
bank akan bagi interest. Tapi kalau inflasi lagi tinggi daripada interest, so duit tu pun akan seolah-olah habis juga, dimakan oleh inflasi. Jadi kalau inflasi rendah okeylah, tapi kalau inflasi tinggi, maksudnya lagi banyaklah duit tu dimakan oleh inflasi. Okay. Yang ketiga, anda sangat rugi kalau tak ada simpan emas. Sebab apa? Sebab mengikut rekod mengikut rekod emas semakin mahal. Ini rekod, ini data data dia tak menipu. Ini berdasarkan data. Jadi data dia tidak ada emosi. Dia tak perlu nak tipu. Jadi ini adalah data. Tapi berdasarkan data kita faham emas akan jadi semakin mahal. Sebab apa? Sebab sistem sistem kita memang menjadikan duit semakin banyak masuk. Sebab apa? Sistem orang berhutang beli rumah, beli kereta, berhutang, dia datang dengan bunga. Bunga tu akan membawa masuk duit ke dalam market. Jadi memang semakin mahal lah. Jadi memang tak heran kalau barang semakin mahal. Dan emas pun semakin mahal lah. Okey, nombor 5. Kalau anda tak simpan emas, bila hidup kita akan ada emergency ataupun kecemasan lah. Kecemasan, kita perlu pakai duit. Jadi kalau kita simpan emas, kita boleh pajak emas tu. Jadi boleh digunakan sebagai dana kecemasan. Okey, emas juga tidak ada sempadan. Maksud tidak ada sempadan ni ialah dia macam duit Kalau saya dulu pergi Korea, bila pergi Korea nak pakai duit, kena tukar pakai duit Korea. Kalau pergi Jepun, kena pakai duit Jepun. Jadi duit kertas ni, walaupun dia power, tapi dia hanya power di tempat dia saja. Di tempat orang dia tak power. Tapi emas tak macam tu. Emas dia merentasi sempadan tu. Jadi kalau emas memang kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. Okey, ini poin yang terakhir, tapi tak bermakna dia tak penting. Ini penting juga. Jika berlaku chaos, chaos ni maksudnya huru-hara, peperangan. Macam bila berperang, rumah kita tak boleh bawa. Rumah terpaksa ditinggalkan. Tapi emas kita boleh bawa. Macam contoh dulu masa perang Vietnam, dia orang bawa emas ke dalam bentuk dalam kain. Jadi emas tu berharga. So itu saja topik saya untuk hari ini. 6 faktor ataupun 6 poin lah. 6 poin kenapa anda harus simpan emas. Okey?